Sunan Tirmizi Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi tarkil qiraati khalfal imami idza jahara al imamu bil qiraah. Situ bab ini datang menceritakan mengenai tarkul qiraah, meninggalkan bacaan khalfal imam, di belakang imam, iza jaharal imamu bil qiraah, apabila imam tu nyaringkan suara jahara dengan qiraah bacaan Al-Quran. Jadi maksudnya daripada hadis ni, terjematul bab ni, apabila imam baca qiraah, makmum yang ada di belakang imam tu jangan ikut baca bersama dengan imam. Haddatsana al-Ansari akhbarana Ma'nun akhbarana Malikun an Ibn Shihab an Ibn Ukaymah al-Laysi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin
jahara fiha bil qiraati, sesungguhnya riwayat daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, selesai daripada sembahyang yang nyaringkan suara padanya dengan qiraah bacaan Al-Quran. Dalam riwayat Abu Dawud, di situ ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama dengan kami, nazunnu annaha subh. Jadi dalam riwayat Abu Dawud ada sebut sahabat dan mereka yang riwayat kata, sahabat kata kami sangka sembahyang itu adalah, kami menyangka sembahyang itu adalah sembahyang subuh, yakni pada waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqulu ma li unazi'ul Qur'ana, sesungguhnya aku hendak kata, apakah bagi aku menjadi pertentangan bagi Al-Quran. Maksudnya, mengapa aku ditentang bacaan Al-Quran? Maknanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, mereka sahabat-sahabat makmum juga sama-sama membaca dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menjadi gangguan, tentangan dengan bacaan qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Hurairah kata, fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ramai, yakni sahabat-sahabat, berhenti daripada bacaan Al-Quran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sembahyang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaringkan suara minas salawati, di antara sembahyang bil qiraati, sembahyang dengan baca Quran, maksudnya baca Quran dengan suara tinggi pada sembahyang itu. Hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dengar itu, bacaan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, setelah Rasulullah SAW beri teguran mali unazi'ul Quran sani, sahabat-sahabat berhenti daripada turut baca dengan Rasul bersama dengan Rasulullah SAW pada sembahyang-sembahyang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaringkan bacaan qiraah. Ketika mereka mendengar qiraah bacaan Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW, ketika itu mereka berhenti baca, turut baca dengan Rasulullah SAW itu. Jadi daripada hadis ni hendak istidlal, menjadikan dalil berkenaan dengan
meninggalkan bacaan qiraah di belakang imam apabila imam tu baca Quran dengan suara tinggi. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله. Semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Imran bin Husain dan juga Jabir bin Abdullah. Qala Abu Isa Imam Tirmizi kata, hadha hadithun hasanun wa ibnu Ukaimah al-Laisi yusmuhu Umarah. Anak Ukaimah al-Laisi nama dia Umarah, wa yuqalu Amr bin Ukaimah, dikatakan orang, yakni setengah orang panggil dia Amr bin Ukaimah. Wa rawa ba'du ashab az-Zuhri hadha al-hadith wa dhakaru hadha al-harfa qala, dan setengah ashab Imam Ibn Shihab Az-Zuhri mereka riwayat hadis ni dan mereka menceritakan harf ni, jumlah ni. Qala, setengah ashab Zuhri kata, qala Az-Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri kata, fantahan nasu anil qiraati, maka orang ramai, yakni sahabat-sahabat, berhenti daripada bacaan qiraah hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dengar itu qiraah, bacaan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ni daripada apa yang kita baca, maksud hadis ni dapati makmum yang ada di belakang imam tidak boleh baca apa-apa qiraah, hanya mereka dengar. Jadi hadis-hadis seperti ini akan menjadi dalil bagi imam-imam mujtahidin yang mana mereka tidak ada ijtihad untuk baca Al-Quran di belakang imam, seperti Imam Abu Hanifah. Bila makmum ada di belakang imam, makmum tidak baca qiraah apa-apa termasuk surah Fatihah. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, hadis seperti ini akan menjadi dalil bagi dia. Dan masih ada lagi hadis lain, apabila makmum turut dengan imam, faqiraatul imami lahu qiraah, maka qiraah, bacaan daripada imam tu qiraah juga bagi dia, bagi makmum. Jadi berdasarkan ada hadis yang menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah, ijtihad Imam Abu Hanifah, dapati makmum di belakang imam tidak akan baca apa-apa, dia akan dengar hanya bacaan qiraah imam. Dan dalam sembahyang yang tidak dengar bacaan qiraah daripada imam juga, makmum akan diam, tidak baca. Tapi ada setengah a'immah, ulama dari kalangan Ahnaf, mereka membenarkan baca surah Fatihah ketika imam tu tidak baca kuat dengan qiraah bacaan Quran seperti sembahyang zuhur dan sembahyang isya. Itu ada berbeza pendapat di kalangan ulama Ahnaf sendiri.
وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام. Tidak dimasukkan pendapat orang yang berpendapat walaysa fi hadzal hadis ma yadkhulu, tidak pada ini hadis pendapat yang mana masukkan ke atas mereka yang berpendapat baca Al-Quran di belakang imam. Maksudnya hadis ini tak bagi baca qiraah di belakang imam. Jadi dalam hadis ni tidak dimasukkan pendapat mereka yang mana mereka sendiri berpendapat ada bacaan Al-Quran di belakang imam. Itu akan diasingkan daripada maksud hadis ini, disebabkan mereka yang baca qiraah Fatihatul Kitab di belakang imam, mereka juga ada dalil di sisi mereka untuk baca Fatihatul Kitab di belakang imam tu. Jadi itu maksud tadi, katanya tidak dimasukkan pendapat orang yang berpendapat qiraah bacaan Al-Quran boleh khalfal imam, di belakang imam tu. Lianna Abu Hurairah, kerana Abu Hurairah huwa alladhi rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits, kerana Abu Hurairah yang mana dia tu yang riwayat hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawa Abu Hurairah, dan dia juga Abu Hurairah juga riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun ghairu tamamin. Sesiapa semayang sesuatu semayang, mana-mana semayang yang tidak membaca dengan ummul Quran Fatihatul Kitab, surah Fatihah padanya pada semayang itu, maka ia semayang itu dikira khidaj. Khidaj makna ghairu tamam, tidak sempurna. Jadi mereka akan baca surah Fatihah. Jadi pendapat mereka yang mana mereka kira perlu baca surah Fatihah di belakang imam, mereka juga memegang dengan riwayat daripada Abu Hurairah juga. Faqala lahu hamilul hadits, inni akunu ahyanan wara'al imami. Maka yang membawakan hadis berkata kepadanya, yang meriwayatkan hadis, dia kata pada Abu Hurairah, inni akunu ahyanan wara'al imami, sesungguhnya aku terkadang berada di belakang imam. Maksudnya bila Abu Hurairah tu riwayat tidak baca Fatihatul Kitab dalam semayang, semayang tu tidak akan sempurna. Ada orang tanya pada dia, kadang dalam keadaan duduk di belakang imam, imam baca qiraah, ketika tu macam mana nak baca ummul Quran Fatihatul Kitab tu? Qala, Abu Hurairah jawab kata, iqra' biha fi nafsika, hendaklah engkau baca dengan Fatihatul Kitab tu dalam hati engkau.
baca dalam hati, maknanya baca juga Fatihatul Kitab tu. Wa rawa Abu Uthman an-Nahdi an Abi Hurairah qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an unadiya alla salata illa bi qiraati Fatihatil Kitabi. Abu Uthman An-Nahdi riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah aku supaya aku menyeru kepada orang ramai bahawa tidak sah sembahyang melainkan dengan bacaan Fatihatul Kitab. Jadi berdasarkan adanya riwayat ini, setengah a'immah mujtahidin seperti Imam Syafi'i ijtihad dia di belakang imam makmum mesti baca Fatihatul Kitab, sebab ada riwayat nyatakan tidak sah sembahyang melainkan dengan bacaan qiraah Fatihatul Kitab. Jadi yang mana tidak baca qiraah di belakang imam, dia ambil daripada hadis man kana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatul lahu. Berdasarkan hadis tu, maksudnya sesiapa mempunyai imam, qiraah daripada imam tu memadai baginya, bagi makmum. Dan juga mereka ambil maksud daripada la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab ni, maksudlah di situ di sisi Imam Abu Hanifah yang kata tidak perlu baca di belakang imam sani. Imam Abu Hanifah dia ambil maksud la di situ la linafil kamal, la tu menafikan maksud kesempurnaan. Jadi maksudnya la salata, tidak sempurna sembahyang. Itu maksud diambil oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf. Tidak sempurna sembahyang melainkan dengan bacaan Fatihatul Kitab. Di sisi Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i di sini la linafil jawaz, maksudnya la tu menafikan keharusan. La salata, tidak harus sembahyang, tidak sah sembahyang melainkan dengan bacaan Fatihatul Kitab. Jadi dengan sebab adanya perbezaan di antara ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, berdasarkan adanya riwayat juga berbeza, berlainan daripada Rasulullah SAW, dan berpandu kepada kaedah-kaedah tarjih yang ada di sisi imam-imam mujtahidin. Mereka masing-masing tarjih riwayat. Di antara riwayat-riwayat bercanggah sani, Imam Abu Hanifah utamakan riwayat tidak baca, Imam Syafi'i utamakan riwayat baca di belakang imam, dan Imam Abu Hanifah dia ambil riwayat tidak baca Quran qiraah di belakang imam ni, kiranya maksud daripada hadis yang tidak baca qiraah di belakang imam ni, kiranya menepati dengan ayat Quran fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Jadi itu adalah kaedah tarjih yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah. Maknanya
apabila ada ikhtilaf, percanggahan, perselisihan di antara dua hadis, kaedah Imam Abu Hanifah ni, dia akan tengok maksud daripada hadis mana lebih menepati dengan maksud mana-mana ayat Al-Quran, dan dia akan utamakan hadis yang menepati maksud hadis yang menepati dengan maksud ayat Al-Quran tu dia akan utamakan. Jadi bila kaji tengok hadis yang tidak baca di belakang imam tu menepati dengan perintah ayat Quran sani, apabila dibaca Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam. Jadi sebab tu dia pilih hadis yang menyatakan tidak baca qiraah Fatihatul Kitab tu, dan dengan hadis yang menyatakan la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab ni, dia ambil maksud la di situ, la menafikan kesempurnaan, jadi tak baca qiraah Fatihatul Kitab ni di sisi Imam Abu Hanifah sah semayang di belakang imam yang tak baca tu, makmum punya semayang sah, cuma dianggap kurang sempurna di situ. Wakhtara ashabul hadisin, ashabul hadis memilih, ulama-ulama hadis memilih alla yaqra ar-rajulu, supaya seseorang tidak baca Quran idza jahara al-imamu bil qiraati, apabila imam tu menguatkan suara, kuat suara, nyaringkan suara dengan qiraah tu. Jadi hadis ni juga menjadi dalil di mana mereka kata di belakang imam perlu baca qiraah pada semayang yang mana semayang sirri, semayang yang tidak nyaringkan bacaan qiraah Al-Quran tu. Cuma yang tak baca ni pada semayang jahriyah. Kalau semayang sirriyah, makmum boleh baca, ketika tu imam tidak baca qiraah. Jadi berdasarkan hadis asal dalam bab ni, yang Rasulullah SAW tidak suka itu adalah ketika imam baca qiraah, makmum ikut baca sama, ganggu kepada imam. Jadi berdasarkan daripada hadis tu, daripada hadis bab tu, setengah ambil maksud kalau semayang tu tidak baca kuat oleh imam, ketika tu makmum boleh baca Fatihatul Kitab. Ketika imam baca kuat qiraah tu, ketika tu makmum diam, dengar. Itu pegangan daripada setengah imam begitu. Dan mereka kata imam apabila nyaringkan suara dengan qiraah, makmum tidak boleh baca apa-apa. Waqalu, dan mereka kata yatba'u sakatatil imami, boleh mengikuti bacaan saat-saat diamnya imam tu. Maksudnya bila imam baca setelah habis satu-satu ayat, ketika tu imam berhenti nafas, ketika tu boleh baca Fatihah satu-satu ayat ke, ikut keadaan masa tu. Setengah kata boleh baca dengan cara tu, tapi ketika imam sedang baca dengan kuat,
ketika itu tak boleh baca apa-apa. Bila berhenti celah-celah bacaan tu, ketika tu boleh ikut baca, sama ada baca Fatihah dan sebagainya. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil qiraati khalfal imami, dan ulama ikhtalafa berselisihan, bersalah-salahan pada qiraah bacaan Fatihah di belakang imam. Fara'a aksaru ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi, mereka berpendapat wa tabi'ina dan tabi'i, wa man ba'dahum dan tabi'ut tabi'i, mereka yang wujud selepas mereka tabi'i, maksudnya tabi'ut tabi'i, al-qira'ata khalfal imam, mereka berpendapat ada bacaan Quran di belakang imam. Wa bihi yaqulu Malikun wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, yang berpendapat kata perlu baca Fatihah qiraah khalfal imam ni pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 imam sama dari kalangan a'immah arba'ah. Hanya Imam Abu Hanifah khilaf dengan 3 imam tu, dan ada jawapan daripada Ahnaf, dan yang mana hadis mereka pegang itu dah cerita sani. Wa ruwiya an Abdullah ibn al-Mubarak annahu qala, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, dia kata ana aqra'u khalfal imami, aku baca di belakang imam, wan nasu yaqra'una, sedang orang ramai juga membaca, illa malaikan qaumum minal kufiyina, sekumpulan daripada penduduk Kufi. Jadi qaumum minal kufiyin maksudnya Imam Abu Hanifah dan ashab dia, mereka tidak baca qiraah sama ada semayang sirriyah ataupun jahriyah. Zuhur asar pun tidak baca di belakang imam, subuh, maghrib, isya pun begitu juga. Itu kufiyin. Sedangkan Abdullah bin Mubarak juga anak murid daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak baca, dan pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah penduduk Kufah juga begitu. Walaupun Abdullah bin Mubarak anak murid Imam Abu Hanifah, dia baca. Jadi mengikut pandangan dia, mereka juga sampai tahap darajat ijtihad, mereka memilih daripada hadis bercanggah tu. Sebab tu Abdullah bin Mubarak dia baca belakang imam, baca qiraah. Wa ara anna man lam yaqra salatuhu jaizatun, dan Abdullah bin Mubarak kata, aku melihat, yakni aku berpendapat bahawa sesiapa tidak membaca maksudnya di belakang imam, man lam yaqra ay man lam yaqra khalfal imam, orang tidak baca di belakang imam, salatuhu jaizatun, semayangnya harus. Walaupun dia utamakan baca di belakang imam tu, dia tidak kata yang tak baca ni tak sah semayang, tidak begitu.
Yang tak baca pun sembahyang dia harus juga, sebab dia faham dengan ijtihad ataupun keutamaan daripada Imam Abu Hanifah terhadap riwayat-riwayat yang mengharuskan tidak baca Fatihatul Kitab di belakang imam tu. Wasyaddada qaumun min ahli ilmi, sekumpulan daripada ulama, mereka syaddada, sangat kuat pendirian, tasydid, keras. Jadi tak payah kita terjemah sekumpulan ulama mengeraskan menjadi keras. Jadi boleh kita terjemah di sini syaddada, sekumpulan ulama sangat kuat pendiriannya fi tarki qiraati Fatihatil Kitabi, berkenaan dengan meninggalkan bacaan Fatihatul Kitab, surah Fatihah tu. Wa in kana khalfal imami, walaupun dia tu berada di belakang imam. Faqalu la tujzi'u salatun illa bi qiraati Fatihatil Kitabi, maka mereka kata mereka sangat kuat pendirian untuk baca Fatihatul Kitab. Jadi berkenaan dengan tinggal tidak baca Fatihatul Kitab tu, mereka syadid di situ. Jadi mereka kata tidak harus sembahyang melainkan dengan baca Fatihatul Kitab wahdahu kana au khalfal imami, yang sembahyang tu sama ada seorang diri ataupun ada di belakang imam. Apa sahaja keadaan dia kena baca, perlu baca Fatihah tu. Jadi mereka keras, tak boleh tinggal Fatihatul Kitab tu. Wa dhahabu ila ma rawa Ubadah bin Samit 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menuju kepada, maksudnya mereka berpegang dengan riwayat Ubadah bin Samit, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a Ubadah bin Samit ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfal imam. Ubadah bin Samit baca setelah wafat Nabi khalfal imami, di belakang imam. Wa ta'awwala qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka Ubadah bin Samit dia takwil, ambil maksud lain takwil pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Jadi mereka takwilnya itu adalah apabila sembahyang keseorangan wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma. Jadi maksudnya Ubadah bin Samit dia baca di belakang imam, dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
la salata illa bi qiraati fatihatil kitab tu dia takwil. Wa bihi yaqulu asy-Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma. Jadi maksudnya hadis yang tadi, apabila imam tu nyaringkan suara, Nabi SAW larang membaca Al-Quran di belakang imam tu. Jadi Ubadah bin Sabit dia takwil, maksud itu adalah selain daripada Fatihatul Kitab. Jadi maksudnya di situ dia takwil apabila di belakang imam makmum tak baca apa-apa takwilnya kecuali Fatihatul Kitab. Jadi dia takwil kotu. Wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma. Imam Syafi'i, Imam Ishaq, lain pada mereka berdua pun berkata dengan pendapat itu, maknanya mereka juga berpegang dengan maksud hadis itu begitu. Wa amma Ahmad bin Hanbal faqala, dan adapun Ahmad bin Hanbal dia kata makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis tu, maksud hadis tu adalah di sisi Ahmad bin Hanbal, idza kana wahdahu, apabila orang sembahyang tu seorang diri, jadi ketika tu tidak baca Fatihatul Kitab tidak sah sembahyang. Wahtajja bi hadis Jabir bin Abdullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan hadis Jabir bin Abdullah haitsu qala, di mana Jabir kata man salla raka'atan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani falam yusalli illa yakuna wara al-imam. Sesiapa sembahyang satu rakaat yang mana pada rakaat itu tidak baca Ummul Quran Fatihatul Kitab, ketika tu falam yusalli, kiranya dia tu tidak sembahyang lagi, maknanya tidak sah sembahyang dia, illa ayyakuna wara al-imam, kecuali dia tu ada di belakang imam. Maksudnya kalau seorang diri mesti baca Fatihatul Kitab, kalau di belakang imam tidak baca pun tak apa. Itu penafsiran daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Sani. Qala Ahmadu fahadha rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwala qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad kata, maka ini adalah isyarat kepada Ubadah bin Samit yang takwil sabdaan Rasulullah SAW tu. Dia tu salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi, ta'awwala qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwil sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ni. Takwil maksud iaitu anna hadza idza kana wahdahu, ini adalah isyarat kepada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ni, yang kata tidak sah sembahyang tidak baca Fatihah ni. Ini apabila yang sembahyang tu seorang diri, ketika tu kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang.
tapi di belakang imam tak baca, tak apa, itu takwil begitu. Wakhtara Ahmadu ma'a hadha, Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat al-qira'ata khalfal imam, bacaan Quran di belakang imam, baca Fatihatul Kitab di belakang imam. Dia pun memilih hukum tu ma'a hadha, bersama dengan ini, maksudnya sedangkan Imam Ahmad ni dia dah pun takwil apabila seorang diri mesti baca Fatihah berdasarkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab sani. Dia takwil kata kalau seorang diri baca, kalau belakang imam tu tak baca, walaupun dia berpendapat begitu, dia memilih mengutamakan baca di belakang imam tu. Wa alla yatrukar rajulu Fatihatal Kitab, dan juga dia memilih pendapat katanya seseorang tidak sepatutnya meninggal Fatihatal Kitab, bacaan surah Fatihah tu, wa in kana khalfal imami, walaupun di belakang imam. Tadi Imam Ahmad kata kalau di belakang imam tak baca pun boleh. Dia takwil hadis tidak sah semayang tidak baca Fatihah tu, dia kira itu hukum bagi orang semayang seorang diri. Kalau berjemaah memadai dengan bacaan imam tu, walaupun dia berpendapat begitu, di sisi dia terbaiknya orang tu baca Fatihah di belakang imam. Jadi dia pun terjih juga kepada qiraah khalfal imam, menjadi bersama dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. Riwayat daripada Abi Nu'aim, dia dengar daripada Jabir bin Abdullah berkata, man salla raka'atan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'ani falam yusalli, sesiapa sembahyang satu rakaat yang tidak baca Ummul Quran, Fatihatul Kitab padanya pada rakaat itu, falam yusalli, maka dia tu masih belum sembahyang lagi, illa ayakuna wara al-imam, malaikan yang harus tak baca tak apa itu adalah dia ada di belakang imam. Jadi maksudnya Jabir bin Abdullah juga pendapat dia, kalau seorang diri kena baca Fatihatul Kitab, kalau tak baca falam yusalli, makna tidak sah sembahyang. Tapi bila ada di belakang imam jadi makmum, maksudnya illa tu tak baca Fatihatul Kitab pun tak apa. Hadza haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan lagi sahih. Jadi bagi mereka yang memegang dengan hadis la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab ni, yang mana Jabir kata orang semayang satu rakaat
tidak baca Fatihatul Kitab tu, dia tu seolah-olah tidak sembahyang lagi. Jadi maksud hadis tu diambil oleh mereka yang kata perlu baca Fatihatul Kitab tu. Mereka ambil maksud itu adalah bagi orang sempat, makmum yang sempat satu rakaat. Dia sempat pula ketika imam tu dalam keadaan rukuk, jadi dia pun turut imam rukuk bersama, tak sempat baca, tak baca Fatihatul Kitab ketika tu. Jadi yang dalam hadis Jabir bin Abdullah sebut kata di belakang imam sani satu rakaat tu, itu maksud begitu. Jadi kalau seorang diri mesti baca illa ayyakuna wara al-imam, maksudnya bila ada di belakang imam tak baca tak apa tu, maknanya sempat rukuk, tak sempat baca Fatihatul Kitab ketika tu, turut imam tak baca. Jadi maksud tak baca tak apa tu di belakang imam tu keadaan tu, pada keadaan seperti itu. Itu bagi mereka yang tekan baca, perlu baca Fatihah di belakang imam, mereka ambil pegangan begitu. Hadza hadithun hasanun sahihun. Babu ma jaa ma yaqulu inda dukhulihil masjidah. Bab ini berkenaan dengan doa yang baca, yang ucap ketika masuk masjid. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ibrahim an Laits an Abdullah bin al-Hasan عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Fatimah Kubra kata, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iza dakhala al-masjid, apabila dia masuk masjid, salla ala Muhammadin wasallama, dia salawat ke atas Muhammad dan salam. Maksudnya Nabi SAW juga baca sallallahu ala Muhammadin wasallama. Jadi hikmah Rasulullah SAW baca begitu adalah menghendaki ta'limul ummah, mengajar kepada umat dia. Dan setengah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yajibu alaihi al-iman binafsihi kama kana yajibu ala ghairihi, wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beriman dengan diri sendiri seperti mana orang lain wajib beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sallallahu ala Muhammadin wasallama, itu sebagai memberi pengajaran kepada umat dia supaya baca begitu. Jadi bila masuk masjid selepas salawat sani, wa qala rabbi ighfirli dhunubi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap doa ni, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, hendaklah buka bagi saya pintu-pintu rahmat engkau itu. Jadi minta di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya buka pintu rahmat. Wa idza kharaja salla ala Muhammadin wa sallama, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar
daripada masjid Nabi SAW salawat pula, salla ala Muhammadin wa sallama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmat ke atas Nabi SAW dan juga sejahterakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan seterusnya Nabi SAW ucap, Rabbi firli dhunubi, bila keluar daripada masjid Nabi SAW baca doa begitu, wahai Allah, ampunilah dosaku bagiku, waftah li abwaba fadlika, tolong bukakan bagi saya pintu-pintu kurniaan engkau, iaitu pintu rezeki. Jadi rahsia ataupun hikmah mengkhususkan permintaan rahmat ketika masuk masjid dan mengkhususkan permintaan fadal kurnia, rezeki yang halal ketika keluar daripada masjid. Hikmatnya, apabila seseorang itu masuk dalam masjid, dia akan menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang boleh membawa kepada pahala dan syurga. Jadi sesuailah ketika itu mula masuk masjid tu minta rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila keluar orang tu akan sibuk dengan mencari rezeki yang halal. Jadi ketika tu sesuai dia minta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi iftah li baba fadlika, begitu. Jadi minta buka pintu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ketika keluar minta fadlullah rizqum minal halal ni menepati dengan ayat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa fil babi an Abi Humaid wa Abi Usaid wa Abi Hurairah qala Abu Isa hadithu Fatimah hadithun hasanun. Imam Tirmidzi kata hadis Fatimah tadi dikira hadis hasan, walaysa isnaduhu bimuttasilin, sedang sanadnya tidak muttasil. Tidak muttasil makna sanad munqati', terputus. Sebab apa kata terputus? Wa Fatimah tu ibnatul Husaini, Fatimah anak perempuan Husain, Imam Husain tu, lam tudrik, tidak sempat Fatimah al-Kubra, Fatimah Kubra iaitu anak Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Hasan riwayat daripada mak dia Fatimah bintil Husain. Jadi Fatimah Sughra ni anak perempuan Husain, dia riwayat daripada nenek dia Fatimah Kubra. Di situ sanad tidak bersambung, maknanya Fatimah bintil Husain dia tidak sempat dengan Fatimah Kubra anak Rasulullah SAW tu. Innama asyat Fatimatu ba'dun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashhuran, hanya Fatimah Kubra tu hidup setelah wafat Nabi SAW hanya beberapa bulan. Berdasarkan riwayat-riwayat dapati hanya 6 bulan Fatimah Kubra hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi maksudnya sanad hadis ni tidak bersambung, putus
sanad di sisi di tempat Fatimah Sughra, riwayat daripada Fatimah Kubra tu. Jadi cuba kita perhati tengok tadi, qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata hadisu Fatimah hadisun hasanun. Hadis Fatimah ni, Fatimah Sughra, riwayat daripada Fatimah Kubra, yang mana Imam Tirmizi sendiri kata Fatimah Sughra tidak sempat dengan Fatimah Kubra, sanad terputus, sanad tidak muttasil tu Imam Tirmizi hukum hadis hasan. Itu bagi mereka yang tidak ambil kira elok-elok seperti mana muhaddisin dulu ambil kira, akan jadi masalah di sini. Maksudnya mereka akan kata laisa isnaduhu bimuttasil, sanad tidak bersambung. Lagipun kenyataan Fatimah Sughra tidak sempat dengan Fatimah Kubra, di situ sanad putus. Bila sanad putus tidak bersambung, itu tak boleh nak jadi hadis itu sahih ataupun hasan. Tapi Imam Tirmizi hukum di sini sanad hadis tu kira hadis hasan. Jadi agak rumit sikit, sepatutnya tidak hukum hadis hasan, hadis dhaif. Jadi kita kena faham uslub ataupun kehendak Imam Tirmizi tepat-tepat seperti ini. Dulu pun kita dah baca dalam jilid 1, hadis tu begitu sanad tidak bersambung, tidak kuat, tapi Imam Tirmizi hukum hasan, hadza hadisun hasanun. Kemudian dia tulis walaysa isnaduhu bidzakal qaim ay dhaif. Mula kata hasan, kemudian dia kata sanadnya tidak begitu kuat. Jadi maksud Imam Tirmizi dengan istilah-istilah begitu menghendaki hadis itu jadi hasan dengan sebab adanya banyak tarik. Walaupun tarik sani, sanad sani putus, kiranya tidak boleh jadi hasan, tapi masih ada lagi syawahid, hadis-hadis yang menjadi penyokong kepada hadis sani. Jadi dengan itu hadis dhaif itu dapat kekuatan dan naik darajat hasan. Hasan maksud di sini hasan li ghairihi, ay hasan li ajli ghairihi, menjadi hasan kerana yang lainnya, maksudnya kerana tarik lain membantu kepada sanad hadis terputus tu, dhaif tu. Dengan tu hadis dhaif tu naik jadi hasan li ghairihi. Jadi itu satu kaedah yang dipegang oleh Imam Tirmizi. Dia akan menghukum hadis itu hasan walaupun sanad hadis itu dhaif, disebabkan ada syawahid, ada syahid, sanad-sanad menyokong kepada sanad hadis itu. Jadi ada setengah orang pertikai hadis hasan dalam Sunan Tirmizi ni pada asalnya hadis itu adalah dhaif. Jadi sebab tu tak payah amal. Ada pula macam tu. Jadi imam-imam hadis dulu mereka usaha sedaya upaya hadis-hadis ni tidak ketinggalan daripada beramal, supaya dapat beramal dengan hadis-hadis tu. Takutnya
hadis yang mana mereka tinggal dengan sebab ada sedikit sebanyak masalah sanad dan rawi. Kalau tinggal hadis tu dengan sebab sanad tu dhaif, takutnya matan hadis tu sahih, mereka takut tertolak hadis. Dengan cara tu mereka cari kaji supaya hadis dhaif ni naik darajat hasan li ghairihi, kiranya boleh amal. Itu usaha imam-imam dulu. Orang-orang sekarang ni usaha hadis yang dah ada di peringkat darajat hasan yang ditentu oleh imam-imam mu'tabar dulu, mereka nak bagi turun darajat daripada hasan turun kepada dhaif supaya tidak amal. Kalau dhaif jiddan, tolak bagi jadi maudhu'. Itu penyakit orang sekarang ni. Kalau dhaif hasan, mereka cari pasal nak bagi jadi dhaif. Kalau dhaif, tolak jadi dhaif jiddan jadi maudhu'. Itu kehendak orang sekarang. Kehendak ulama dulu, dhaif dengan adanya tarik lain ataupun ada sokongan makna daripada maksud ayat Quran, hadis tu akan naik darajat hasan li ghairihi, boleh amal. Jadi dengan sebab imam-imam dulu mereka mempunyai amal taqwa tinggi, bila mereka melihat hadis tu walaupun dhaif, maksud daripada hadis dhaif tu mereka terlintas cepat. Ada ayat Quran yang menepati dengan maksud hadis ni, menyokong kepada maksud hadis ni, dan ada pula hadis lain yang semakna dengan hadis ni, sanad hadis tu menyokong kepada hadis ni. Mereka cepat terlintas kepada pemikiran-pemikiran itu, dan mereka dapat mengesah hadis tu walaupun dhaif, mereka mengesah sebagai hasan. Jadi orang sekarang pula dia tidak nampak begitu, disebabkan tidak tinggi amal taqwa seperti imam-imam dulu. Tutup kenampakan mereka tu. Bila jumpa hadis dhaif, mereka tahu dhaif satu, tidak nampak cepat ada tarik lain membantu, ataupun ada maksud yang menyokong daripada maksud Al-Quran. Jadi bila tak nampak, mereka hukum dengan satu tarik tu, kata ni dhaif, jangan amal. Mereka duduk situ. Jadi itulah cara berbeza orang sekarang dengan imam-imam dulu. Imam-imam dulu begitu cermat dalam bab mengambil, menerima hadis dan beramal hadis, supaya tidak tertinggal, tidak tertolak hadis-hadis Rasulullah. Orang sekarang ni sengaja cari pasal macam mana nak tolak hadis-hadis tu dengan alasan hadis tu dhaif, maudhu' dan sebagainya. Kalau maudhu' pun ada lagi khilaf di kalangan imam-imam besar, mereka tak peduli, ambil siapa kata maudhu' itu saja. Dengan cara tu timbulkan masalah di kalangan masyarakat umat Islam. Jadi perkara-perkara itu perlu kita ambil berat dan hati-hati supaya tidak timbul masalah daripada pengajian-pengajian ataupun pengambilan hadis-hadis itu. Babu majaa idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' ay falyusalli rak'ataini. Insyaallah sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu.
Ambil.